Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita boleh sambung majlis ta'lim. Kita sampai muka surat 829, hadis ke 507. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Rawahu Muslim. Terjemahan dia dari Jabir radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kamu mengkafani mayat saudaranya, maka hendaklah dia mengkafaninya dengan baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu hadis yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab dia Bulughul Maram. Baik, sekarang kita lihat apa kata Imam San'ani, dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi, kata dia. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi juga daripada Abu Qatadah. Dia berkata bahawa hadis ini hasan gharib. Dia juga berkata, dan Ibnul Mubarak menyatakan bahawa Salam bin Abu Mut'i berkata, hendaklah kalian berbuat baik dalam mengkafaninya, yakni mengkafani mayat, maksudnya iaitu yang luas dan mencukupi. Wallahu ta'ala alam ikhwan. Ini perkataan para ulama ketika mereka cuba faham hadis Nabi. Nabi kata, iza kafana ahadukum, bila kamu kapan saudara seorang daripada kamu, apabila seorang daripada kamu, Nabi kata, mengkafan akhahu, saudara dia, falyuhsinu kafanahu, elokkan kapan dia. Maka kata para ulama kita, maksudnya ialah bagi kain kapan tu luas dan bagi cukup, tak mau kapan dengan ketat-ketat. Itu kata dia, itu maksud falyuhsin kafanahu, elokkan kapan. Itu perkataan daripada Salam bin Mut'i. Jadi kita elokkan kain kapan tu supaya mayat tidak tanggung beban, mayat tidak tanggung masalah, iaitu wal yuhsinu kafanahu, kita elokkan kapan dia, bagilah keluasan, ay wasi' al faid fil amri bil ihsan al kafan. Tu kita bagi kapan itu luas, bagi dia cukup. Dalam perintah berbuat baik, hadis ni memerintahkan kita supaya buat baik pada mayat. Buat baik kat mayat, jangan kita buat halai balai. Kapan elok-elok. Biasanya ikhwan, kapan ni lah masa kita letih. Dah angkat bagi mandi, angkat mai pula, mai lah kita letih. Kadang kita nak kena duduk, lutut pun tak tahan, ketak. Jadi masa tu boleh jadi tak apa elok. Maka Nabi kata bagi elok. Maka ulama-ulama kita kata maksudnya ialah kapan tu kita koyak kain tu bagi luas, cukup. Dalam perintah berbuat baik, dalam mengkafani itu terdapat petunjuk untuk memilih benda kain, jenis kain yang paling baik. Juga dalam sifat kainnya dan tata cara mengkafaninya yang baik pula. Mengenai jenis kain yang baik, maka sayugia dalam bentuk yang tidak berlebihan dalam harga, sebagaimana hal tersebut akan dijelaskan kemudian.
Akan dijelaskan hadis yang melarangnya mengenai sifat bajunya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis Ibnu Abbas sebelum ini. Mengenai tata cara meletakkan kain kafan terhadap mayat telah dijelaskan di awal. Telah dikemukakan beberapa hadis tentang melakukan hal yang terbaik dalam mengkafani dan disebutkan di dalamnya tentang alasannya. Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala maha mengetahui. Jadi bila kita kafan mayat, ikhwan, masa kita kafan mayat tu, masa itulah orang akan tengok mayat. Masa kita bagi mandi mungkin tak ramai orang tengok, tapi dalam masyarakat kita masa kafan tu lah dia akan jadi public sikit, semua orang akan tengok. Jadi orang akan memuji kita masa kafan lah. Kalau kita kafan halal balai, kita kain kafan ni kita tak gunting, kita main tarik lagu tu saja, dia jadi apa, habis berabuk-berabuk tu kan. Mayat akan menanggung, orang nampak dia tak elok, sedangkan itu daripada perbuatan orang hidup. Maka elok-elokkan buat kain kafan tu. Kita nak letak kain kafan tu, buat elok-elok. Ad-Dailami telah meriwayatkan hadis daripada Jabir secara marfu', iaitu perbaikilah kafan orang-orang yang meninggal di antara kalian, kerana mereka akan saling membanggakan diri dan saling berziarah di antara mereka dalam kubur. Ini ada perkataan daripada para ulama kita, terutama daripada Jabir, iaitu bahawa buat kafan elok. Ibnu Qayyim pun sebut benda dalam kitab Ar-Ruh, bahawa mayat orang baik-baik ni, ruh orang baik-baik ni, dia boleh menziarahi antara dia. Dia boleh tahu khabar dia, sama-sama dia lah. Ruh yang baik-baik ni, dia tak bolehlah mai ke kita, sebab nas Quran sebut tak boleh, hadis pun sebut tak boleh. Tapi Allah dia tu. Roh tu masa ditanam dulu, roh tu masih ada di dalam badan. Apa yang kita faham tu, bila seorang tu meninggal, roh tu akan naik kan. Bila ditanam balik, roh tu masuk balik ke dalam jasad. Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Yang agak jelasnya ialah bukan roh masuk dalam jasad balik. Roh itu masuk ke alam barzakh, dia akan dicidukkan balik dalam lahat dia, dan dia akan bangun balik. Dia mati naik ke langit, lepas tu dia akan turun balik. Dia akan turun balik, dia akan baring, maka dia akan dibangunkan balik. Dalam kubur tu ada jasad dia. Tapi dia di alam barzakh, border saja, alam lain, bukan semua alam lain, bukan alam kubur tu. Alam kubur tu dia tak bangkit dah. Alam kubur tu roh dapat menyaksikan jasad dia reput. Cuma ada satu yang Ibnu Qayyim cerita dalam kitab dia Ar-Ruh, ada satu perkara, iaitu apa yang berlaku kepada jasad roh itu ada kesan pada jasad. Kalau roh dia, misalnya kata roh dia dipukul, lebam ada kat jasad. Kalau roh dia dihimpit, patah tulang-tulang dia. Jasad akan tanggung apa yang berlaku kepada roh. Andai kata roh tu dilayan baik, dijaga baik, maka jasad tu akan jadi lambat raput. Dia akan jadi elok, macam ada jaminan mayat orang-orang yang hafaz Quran, orang yang mendekati Quran. Apa berlaku pada roh, akan jasad akan terima. Ya. Ya. Secara umumnya marfu' bermakna hadis itu sampai pada marfu', diangkat hadis itu kepada orang yang kita sebut siapa dia. Kalau kita kata Jabir, hadis itu memang sabit perkataan Jabir. Kalau kata Nabi, marfu' kepada Nabi. Biasanya hadis marfu' ni orang kata hadis yang sabit sampai pada Nabi. Dia biasanya sahih, perkataan marfu' tu biasa sahih. Kalau dia kata mauquf, dia nak sebut kepada perkataan sahabat. Hadis ni mauquf bermakna waqafa, berhenti kepada sahabat. Kalau marfu' terus diangkat ke Nabi. Kalau maqtu', hadis itu berhenti pada tabi'in, perkataan tabi'in. Maqtu', hadis itu kepada tabi'in. Hadis itu tak sampai pada sahabat. Setiap kategori itu, kalau walaupun kita kata mauquf,
hadis itu disandarkan kepada sahabat, dia tetap ada kategori lagi, sama ada dia sahih ataupun tak sahih. Tapi secara umumnya bila kata marfu' dia sampai kat Nabi, dia kok mana pun dia jalan sampai. Walaupun kadang-kadang kita dengar perkataan itu perkataan sahabat, tapi kalau ulama hadis kata marfu' bermakna sandaran itu, ucapan sahabat itu ada daripada Nabi, kemudian sahabat buat kesimpulan. Bila perkataan marfu' ni kita kuat lah, kita gagah kita seronok lah dengar hadis ni marfu'. Kalau dia kata mursal bermakna hadis itu tidak kuat, hadis itu lompat lah, hadis itu biasanya dhaif lah. Mursal pun kita kena hati-hati sebab dia ada dua, ada mursal tabi'in, ada mursal sahabi. Imam Syafi'i kata kalau mursal sahabi sahih, kalau mursal tabi'in kena tengok dulu. Baik. Ya. Ya cikgu. Ya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam, Allah maha mengetahui. Benda ni wujud cikgu secara hikayat. Dia wujud tapi secara hikayat. Arab ni kalau dia kata hikayat bermakna dia tidak ada satu endorsement daripada mana-mana pihak. Tidak ada. Tapi bermakna cerita tu dah membiak. Tapi endorsement tak ada. Mungkin dulu ada cerita rakyat. Dulu ada satu kitab nama dia Durratun Nasihin. Durratun Nasihin. Cikgu ada nah? Cuba cikgu buka, kalau cerita saya ni kurang tepat, cikgu buka di bawah bab dosa tinggal solat. Dosa tinggal solat. Dia cerita berlaku di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dia membayang satu mayat. Tengah-tengah sembahyang satu mayat tu, tiba-tiba dia dalam kapan tu dia macam ni lah buka. Lepas tu dia pun buka tengok ada ulang. Dia pun nak pukul ulang tu. Dia pun nak hari apa lagi. Tiba-tiba ulang tu cakap. Ulang tu kata, aku datang dengan suruh Tuhan aku. Jadi sebab orang ni dia habaq lah, ada raka mak bapak, tak semayang, tak bayar zakat. Tu Abu Bakar kata, kapanlah dia dengan ulang tu, pergi tanam lah betul. Dan dia pun menyaksikan ulang tu lilit dia. Ini ada dalam kitab nama Durratun Nasihin. Ulama-ulama hadis kata, hadis ni semua ni la asla lahu. Walaupun dia mauquf, dikatakan cerita tu kepada Abu Bakar, tapi tak ada asal usul. Israelian banyak juga nah. Kita hati-hati lah. Jadi cerita lagu ni ada lah cikgu, tapi dia tak ada apa. Kepada siapa kita nak bertanggungjawab? Sebab saya fikir kalau cerita macam ni berlaku di zaman sahabat Nabi, saya fikir tak seorang sahabat yang tahu cerita ni akan jadi bombastik. Tambah terjadi di Madinah. Tiba-tiba kita tak jumpa dalam mana kutub-kutub, dalam mana-mana kutubul hadis, kecuali jumpa di sini. Khalifah Abu Bakar zaman tu ada Umar, takkanlah cerita tu tak sampai ke Umar, ada Abu Hurairah, ada Aisyah kan. Cerita tu berhimpun di situ aja. Lagi satu dalam satu kitab nama Tanbihul Ghafilin. Abu Lais Samarqandi kan. Kalau saya tersilap dalam bab taubat. Dalam bab taubat, Sayyidina Umar berjumpa dengan seorang pemuda depan masjid Nabi menangis. Lepas tu Umar pun masuk dalam. Umar pun tengok cara dia menangis, Umar menangis sama. Lepas tu Umar masuk jumpa Nabi. Nabi kata pasal apa menangis? Umar kata tak tahu lah, ni budak ni punya pasal lah. Nabi kita panggil dia. Pergi jumpa Nabi. Akhirnya Nabi paksa dia cerita, dia tak mau cerita, paksa. Akhirnya dia kata zambi a'zam, dosa saya besar, dosa besar. Nabi kata dosa hang dengan bukit mana besar lagi? Dia kata besar lagi dosa aku. Dosa hang dengan langit, dosa aku besar lagi. Nabi kata dosa hang dengan rahmat Tuhan dan keampunan Tuhan, mana besar lagi? Dia kata ampun Tuhan. Nabi kata akhbirni bi ayyi zambik. Dosa jenis apanya hamba abang aku? Dia kata ada satu perempuan daripada Ansar mati, perempuan Madinah mati. Perempuan ni segak, masa hidup dia berkenan. Dia yang sambut perempuan tu masuk ke dalam lahat.
Bila orang dah habis balik semua, dia datang balik korek kubur ni, dia jimak dengan mayat ni. Menyebabkan dah habis dia jimak, dia naik di atas, mayat tu bangkit. Mayat tu kata kat dia, celaka hang. Hang telanjangkan aku di depan Allah, hang junubkan aku, maka Tuhan tak akan ampun dosa hang. So dia terkejut, tu yang dia lari pergi menangis depan masjid Nabi. Nabi kata kat dia, kalau begitu memang dosa hang besar, hang keluar pada masjid aku. Menangis dia, menangis. Nabi tak mau terima percakapan dia. Sampailah dia baca doa, dia kata, ya Allah, kalaulah hang ampun, kalaulah ada azab hang untuk aku di hari akhirat, hang buat mai di dunia lagi supaya aku selamat akhirat. Dan kalau hang terima taubat aku, hang habaqlah kat Muhammad. Maka Jibril turun, Jibril mai tegur Nabi, adakah engkau yang terima taubat orang? Nabi kata tak. Jibril kata, Allah terima taubat budak tu. Habis cari dia. Ini pun disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tetapi para ulama hadis kata tak dapat dipertanggungjawabkan. Cerita sebesar ni mana mungkin orang Madinah tak tahu. Boleh bayang. Cerita ni bukan cerita kecil, cerita besar. Mayat hidup balik. Cerita kita tengok apa, siri cikgu kata penggali kubur tu pun satu Malaysia tahu. Tu penggali kubur. Ini cerita sebesar ni berlaku. Takkanlah budak ni saja melihat mukjizat tu, Nabi tak tahu mukjizat tu, dan berlaku di kubur kawasan mana di Madinah kan. Hatta tempat Nabi rejam orang dengan batu kan, kes zina pun kita tahu kawasan mana. Dapat dikenal pasal ni tak tahu di kawasan mana. Tiba-tiba dengan mudah Nabi menolak taubat orang begitu, maka cerita ni banyak kita kata hikayat. Sebab di antara benda yang Nabi sebut dalam riwayat, Nabi kata inna hazihil ummah ummatul Nabi kata inna hazihil ummah ummatul marhumah. Nabi kata umat ni, umat aku ni umat yang dirahmati. Macam mana? Semua dosa mereka diampun dan semua azab digantung, dibawa ke akhirat, tidak diberi di dunia. Jadi cerita-cerita lagu tu selamatnya kita tak usah terima, tak usah terima, kecuali kita alami sendiri ya. Ialah kadang-kadang Tuhan nak tunjuk, kalau berlaku dalam kubur tu ada ular, memang kawasan kubur ni kawasan ular suka duduk. Kita halau dia tak mau pi, kita halau dia tak mau pi. So kita panggil lah yang pandai tangkap ular ni, angkat habis. Kalau kita rasa lain macam cara ular tu, kalau ular tu ada tanda di dahi, Nabi kata itu jin. Kita komunikasi cara sunnah aja, suruh dia tinggalkan tempat tu, dia tak berhak ganggu kita. Kalau ular tu kadang-kadang orang kata ayak, korek ayak. Kalau dah kena betul-betul mata ayak, memang yang benarnya semua ini bukan dia. Kalau kita ambil benda ni sebagai dia, maka dia akan jadi mah. Tapi ada juga perkara-perkara yang berlaku yang kita tak boleh fikir. Itu serah pada Allah. Iaitu masa kita korek liang, makin kita duk korek liang tu, kita bau benda hangit. Bau benda hangit. Korek lagi, hangit. Akhirnya jumpa keranda dalam keadaan terbakar. Macam rumah terbakar tu, rentung. Tapi dia tak runtuh. Dan ada beberapa tulang di atas keranda tu. Sepatutnya dia duduk dalam keranda kan, di atas. Dia buat tepak sirih lagu tu, tulang duduk atas ni. Tapi bau hangit. Ini tak dapat kita nak fikir, dan kita serah kepada Allah, dan kita baik sangka pada mayat. Kita tak kata apa-apa, cuma kita kata Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Untuk kita nak ihtimal, nak spekulit satu benda, kita tidak ada bukti dan mayat pun tak boleh bela diri, maka kita kata ini daripada urusan kebesaran Tuhan. Mungkin ada dipabakar atau mana-manakah dia sambut ke dalam. Carilah jalan takwil untuk baik sangka kepada mayat. Sebab sepanjang hidup Muhammad
Muhammad tak pernah jumpa macam ni, melainkan satu kes. Nabi lalu-lalu ini yang dengar kan, yang Nabi pacak bawah, itu saja, lain tidak ada. Yang lagi satu lepas perang Badar, bila ditauk 77 pemimpin Quraisy ke dalam telaga buruk tu, itu Nabi cakap, adakah apa yang kau dapati pada Tuhan kamu benar? Kamu lawan aku, kamu tolak aku. Adakah kamu dapati Tuhan kamu janji itu benar? Aku mendapati janji Tuhan aku benar. Sahabat kata, ya Rasulullah, kau bercakap dengan dia apa? Ini mukjizat Allah bagi kat Nabi. Nabi takut tanya kat dia, betul tak? Ini mukjizat kerana dia seorang Rasul, Allah bagi dia. Dan dia tak tanya lagu tu, melainkan Allah suruh dia tanya. Itu saja. Lain Nabi tengok dalam Mi'raj, sikit-sikit Allah bagi Nabi tengok dalam mimpi. Takat tu saja. Dan adalah mukjizat-mukjizat tertentu macam dalam perang Hunain, dalam riwayat Muslim sebelum terjadi perang Hunain, Nabi tengok satu orang, Nabi kata, Nabi keluar di mulut Nabi kata dia ahli neraka. Sepanjang hidup Nabi tak pernah tuduh orang lagu tu. Itu satu kes untuk menunjuk mukjizat seorang Rasul. Sahabat kata, ya Rasulullah, sahabat mihabat kat Nabi, rajulun anifan, laki-laki yang kau kata ahli neraka tu, kau ingat dah lagi? Nabi kata, aku ingat. Ya Allah, ya Rasulullah, dia ni berperang habis-habisan. Sekarang jarahan syadidan, dia luka parah. Nabi kata, innahu min ahli nar. Nabi kata, Tuhan beritahu kat aku dia ahli neraka. Sahabat kata, tak, kau silap aku. Nabi kata, Tuhan beritahu kat aku lagu tu. Menjelang tengah malam, dia tak tahan dengan sakit dia tu, dia ambil pisau, dia tikam. Sahabat yang berkata, ya Rasulullah, dia mati. Nabi tanya, dia mati macam mana? Dia bunuh diri. Nabi kata, bukankah aku dah kata dia ahli neraka? Itu satu kes. Dalam banyak-banyak ni, itu satu kes. Dan lagi satu kes, lepas perang, sahabat kata, sahabat tunjuk mayat. Nabi kata, ini tuan masuk neraka. Kenapa? Dia ambil ghanimah awal. Kan kain yang dibahagi-bahagi masa perang tu, dia ambil awal. Nabi kata, perbuatan dia ni salah, maka Allah akan hukum dia. Jadi 23 tahun dia jadi Rasul. Itulah satu kes yang sangat terpencil. One in a million case macam tu. Jadi tak macam kita kan, untuk wali hari ni semua boleh nampak siapa pergi surga. Kan Indonesia boleh jual tiket ke surga, ada nombor semua, nombor pendaftaran. Ramai depa ni. Bismillah. Ialah di samping drama-drama lagu tu ada pengajaran moral kita dapat, tapi ada juga kemerbahayaan dia. Yang bahaya tu kena jaga, sangat bahaya. Akidah. Dijaskan akidah pemahaman kita. Ya. Betul. Televisyen pula drama pula. Ya. Semua jadi baik. Allahu Akbar. Baik. Dan kata Jabir, perbaikilah kapan orang-orang yang meninggal di antara kamu, kerana mereka akan saling membangga diri dan saling berziarah antara mereka dalam kubur. Dan ia juga meriwayatkan hadis daripada Ummu Salamah, lakukanlah hal yang terbaik dalam mengkafani, dan janganlah kalian menyakiti orang-orang mati di antara kamu dengan jeritan, dengan penyuciannya, dengan menundakan pelaksanaan wasiatnya, dan dengan memutuskan silaturahimi. Segerakanlah pembayaran hutangnya, berbuat adillah terhadap tetangga yang jelek, galilah yang dalam dan luaskan liang-liang kuburnya. Ini pula daripada isteri Nabi. Dia kata apa? Dia kata cara kita buat baik ke mayat macam ni. Yang pertama, dia kata kita jangan duk bagi mayat tu menjerit banyak sangat, sakit. Dengan apa? Masa kita bagi mandi tu kita kasang kat dia. Memang ada riwayat Hasan, Nabi tak bagi patah, kan? Sakit, Nabi kata dia tanggung sakit. Kalau accident ke, memang badan dia tu bengkok, janganlah kita duk lawan nak pergi bagi straight balik, jangan. Takat mana yang mampu, sebab
Dia rasa, dia tanggung, roh dia tanggung, dia ada, masih ada kaitan. Tak sah Nabi kata. Jangan buat kasar-kasar. Lepas tu Nabi kata Ummu Salamah, janganlah kita menundakan wasiat dia. Tak usah tunda wasiat dia. Wasiat mana yang boleh buat dengan segera, buat dengan segera. Yang mana boleh buat dengan tunda, tundalah. Apa lagi dia kata? Jangan putuskan silaturahim. Jangan. Koklah adik-beradik ada yang dia kata jangan main ziarah mayat dia, tiba-tiba dia mati, biarlah dia main ziarah, biar. Segerakan bayar hutang dia. Berbuatlah adil terhadap tetangga. Andai kata yang mati itu pun orang tak bagus, tapi dah jadi mayat, buat kat dia elok-elok. Buat kat dia elok-elok. Galilah kubur tu, bagi dalam, bagi luas. Saya tak tahu apa masalah tempat kita ni. Dia tak mau gali dalam dan luas. Gamaknya semua cimanih kot nak tak larat. Kubur kita ni habis tinggi dekat ni. Kan itu termasuk tak buat baik kepada mayat. Apa kalau pecah perut dia jadi sesuatu, katalah dia ni orang ada penyakit. Pecah. Bau tu naik kerana kita pula gali kubur anda. Bila bau tu naik, orang atas akan bau, dia akan tanggung fitnah. Orang kata dia kena azab. Sedangkan itu daripada perut dia pecah. Mana perut pecah tak bau, kita luka keluar menanah dengan darah pun bau. Tambah dia pecah perut. Jadi dalamkan mayat dia. Tak tahulah, mungkin kita ada alasan masalah tanah lah kot apa, saya tak tahulah. Mungkinlah. Tapi inilah keterangan dalam agama kita belajar. Di antara cara buat baik terhadap mayat telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu barang siapa memandikan mayat kemudian dia menunaikan amanat dalam memandikannya dan tidak menyebarkan apa yang ada pada mayat itu, maka keluarlah ia dari dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ada hadis macam ni. Tapi hadis yang Sana'ani bawa ni hadis yang lemah. Dekat ni hadis-hadis yang dia bawa ni hadis yang lemah. Cuma makna dia sahih. Iaitu apa dia? Kita disuruh buat baik pada mayat. Jadi dalam hadis Nabi kata siapa tutup aib satu orang Muslim, Allah tutup aib dia dunia dan akhirat. Maka ulama kita kata aib itu adalah aib orang hidup dan orang mati. Bermakna ada hadis yang umum. Jadi benda aib ni, orang hidup punya aib pun kita kena tutup, termasuk aib kita. Jangan cerita ke orang aib kita. Kita aib macam kita katalah kita apa itu? Kita langgar lampu merah. Apa lagi ya? Masa umur kita kecil-kecil kita curi mamplam orang, tak minta izin. Yang tu dia tak masuk aib. Yang tu dia masuk makar kehidupan. Hidup ni satu jenis mangkak lah, orang Penang kata mangkak. Yang tu tak berdosa. Yang tu dengan parah bawah umur dia, yang tu cerita pun dia jadi satu joke lah, memori, tajribah, pengalaman kita dulu. Aib ni, aib adalah benda dia bersifat dosa. Yang masa kita buat, kita tutup. Kita tak mau orang tahu. Yang tu jangan pergi cerita ke orang, walaupun demi ambil nasihat sekalipun. Nabi tak bagi. Kenapa? Allah tutup aib kau buka. Maka hadis Muslim kan, Nabi kata kullu ummati mu'afan, umat aku semua dimaaf kecuali al-mujahirah. Kecuali al-mujahirah, orang yang buat dosa aib, dia sendiri pergi cerita ke orang. Nabi kata dia buat belah malam, Allah tutup. Belah siang dia pergi cerita, Allah tutup, dia pergi cerita, Allah tak mampu dia. So itu kita kena hati-hati ya. Saya kalau tak cerita dosa saya rasa macam tak tenang. Tak boleh. Itu gangguan syaitan. Sebab dalam dunia ni tidak ada manusia yang amanah mulut. Orang main cerita dosa kat saya. Saya pun akan jadi lagu tu. Lomak dia main cerita. Saya pun akan ada orang yang saya percaya. Dia percaya kat saya, dia main cerita. Saya akan ada orang yang saya percaya kat cikgu.
Cikgu pula akan ada orang cikgu percaya. Cikgu percaya Ustaz Nan. Ustaz Nan percaya Ustaz Samsul. Ustaz Samsul percaya siapa? Saya tak tahu, kena tanya mana tuan punya badan. Jadi siapa pun dalam dunia ni tak tahu aib kita. Kita yang buka aib kita, maka Allah laknat kita. Lagi satu bab, lebih kurang dia macam ni juga, tetapi dia melibatkan orang lain. Melibatkan ambil harta orang, melibatkan maruah orang lain, yang melibatkan kerosakan hidup orang lain. Yang kawan tu datang melibatkan mahkamah nak tuntut keadilan, yang tu termasuk dalam bab lain. Ni sama-sama main judi, sama-sama minum arak. Lepas tu pergi cerita. Itu jangan tutup lah. Allah akan tutup aib kita dunia dan akhirat. Dan lagi satu, dalam ilmu kejiwa ni kita akan jumpa malam nanti. Ulama kata satu malapetaka dalam hidup ni bila kita tanggung aib orang. Kita dipilih untuk dicerita, itu satu malapetaka, bukan satu kehormatan. Malapetaka. Imam Ghazali kata apa dalam bab aib ni, dalam Ihya, kau akan hilang khusyuk sembahyang, kau akan hilang baik sangka orang. Katalah saya cerita ke Ustaz Nan yang tak melibat orang, saya. Kan, saya cerita. Ustaz Nan pun dengar, okey, semua cantik. Dia timai satu hari, Ustaz Nan dia tengok saya, gamuk hang buat lagu ni, dia terlintas. Imam Ghazali kata ketika itu kau tak sedar, prasangka kau sedang diuji oleh Tuhan. Kau hilang keadilan pada saudara kau. Punca siapa? Punca dia yang cerita. Satu orang sangka dia bercerita dekat orang itu untuk rilis ke apa ke, tetapi dia mendatangkan murka ilahi. Demikian mayat. Macam mana mayat kita urus pun, kalau kita rasa macam mana, kita rasa pelik-pelik, kita tutup. Tambah dia orang mati, dia tak boleh defend diri dia. Dia tak boleh defend. Bau busuk sangat ke, mayat jadi berat ke, tak tahu apa nak jadi. Atau mayat dia masa dia hidup, kulit dia elok-elok aja, bila mati bertukar jadi pelan hitam. Kita ni semua duduk dalam dunia kuno. Alamak, tengok, hidup putih, mati hitam. Macam saya hidup taklah putih sangat. Tiba-tiba mati jadi putih. Lagi orang nanti kata, mati-mati dia putih. Jadi satu fitnah. Kita pun tak tahu jenis penyakit apa kawan ni kena, dia kena sihir ke, dia kena apa ke, dia kena penyakit yang baru nak mai jumpa ke, tak tahu. Jadi mayat tak boleh defend diri. Maka itu ada kenyataan dalam riwayat yang umum, kita tutup semua tu. Nawawi sebut dalam kitab dia Al-Azkar, andai kata kita nak cerita juga pada orang, sekiranya kita rasa apa kita tengok ke mayat ni boleh bagi iktibar pada orang, maka dia kata apa? Masa kita cerita, kita tak boleh bagi tahu, saya baru ni urus satu mayat. Tak boleh main macam tu. Kita kena kata apa? Tuan-tuan, pernah jadi. Cerita kita begitu umum. Tetap pernah jadi satu cerita. Kita pun tak tahulah cerita dia betul tak betul, tapi just ceritalah untuk ambil iktibar. Macam tu kita kena cerita dengan goyah. Jangan cerita direct, tuan-tuan, minggu sudah saya dah urus satu mayat. Minggu sudah urus satu mayat. Kita dah spesifik. Nawawi kata kau akan terlibat dengan hadis itu. Kau mengaibkan orang. Jadi yang benarnya adalah tak usah cerita. Kita selamat dengan Tuhan. Mayat ahli bid'ah pun begitu juga. Kalau jadi apa-apa ke dia, kerana apa-apalah pelik-pelik ke dia, maka pun jangan sebut orang, jangan sebut itu, jangan spesifik cerita, umumkan cerita. Baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu malam di mana ia lebih dekat kepada seseorang di antara kamu sekiranya ia mengetahui. Jika tidak diketahui, maka ada orang yang melihat di sisinya sifat warak dan sifat amanah. Ya ikhwan, itulah hari yang paling bahagia dalam hidup kita, bila kita boleh ada warak dan amanah. Amanah, jangan kita amanah dengan diri kita, jangan sebut aib kita.
Kita ni pula nak kena amanah pula dengan orang. Bila orang mai cerita aib orang kepada kita, aduh, ya Allah Tuhan. Malapetaka kita tahu aib orang ni, malapetaka. Selagi kita tak boleh sebut, saya jumpa cikgu, aduh, dia nanti macam kena korak betul-betul. Mana aku nak kata. Tambah melibatkan satu orang lain, yang orang diaibkan dalam kisah tu ada sebelah Ustaz Nan. Ustaz Samsul di belakang, ni di sebelah. Orang tu ada di sebelah. Itu. Jangan bersyukur kepada Allah bila orang mai jumpa kita cerita aib dia. Jangan bersyukur. Sebaliknya kenapa? Istighfar. Kenapa aku yang pilih? Apalah masalah aku ni? Dan apa dalam dalam Al-Azkar Nawawi ajak kepada kita? Kata Nawawi berdasarkan hadis Nabi, kita kena stop dia, dandan stop. Sahabat, cukup katakan ni. Takat ni pun dah saya tak tertanggung. Dia pula mau kata ni banyak lagi ni. Ya Allah ya Tuhan. Tak mau ikhwan. Itulah salah satu masalah ustaz ni, itulah masalah dia. Kadang-kadang kita terbawa-bawa cerita dalam ceramah. Kita pun tak tahu cerita ni betul ke, tak betul ke. Tambah kita dengar cerita daripada satu pihak kedua kita tak dengar langsung. Allahu Akbar, jiwa kita rosak kerana kisah lagu ni. Allah yang Maha mengetahui. Maka daripada awal lagi Nabi ajak stop. Sahabat, saya dalam riwayat Tirmizi Nabi kata apa? Aku ni Nabi kata, hadisnya dalam Riyadhus Salihin, aku ni Nabi kata bila aku jumpa orang, aku nak dalam keadaan salimus sadri, dada aku selamat berurusan dengan orang. Aku tak mau bila aku tengok orang tu, aku nampak dia buruk apa yang hang cerita, aku tak mau yang tu. Aku tak boleh nak hubung dengan dia. Salimus sadri, biar dada aku selamat. Dan Nabi kata dalam hadis tu, apa saja orang kata kepada engkau tentang aku, jangan mai sampai kat aku. Itu tentang aib sendiri. Ni orang kata, Nabi kata yang orang kata dekat hang tentang aku, jangan mai sampai. Apatah lagi hang nak mencerita kat aku aib orang. Tapi dalam ilmu saya tambah sikit, dalam ilmu kerohanian ni, dia kata kalau kita dengar aib orang cerita tentang aib orang lain pada kita, ambil ayat semayang taubat 2 rakaat, minta ampun pada Allah, istighfar. Apa dia? Supaya orang yang sama tak bawa aib kita kepada orang lain. Kerana dia kata kalau orang ini boleh mengaibkan orang lain depan kita, maka tidak ada jaminan dia tidak mengaibkan kita depan orang lain. Macam mana dia aibkan kawan tu di luar pengetahuan kawan tu, dia akan aibkan kita di luar pengetahuan kita. Satu. Yang kedua, kita bila orang mai cerita, itu kalau dia cerita aib orang. Kalau ada orang lain mai cerita aib kita yang dia dengar orang duk cerita, yang ni kita wajar dan boleh kalau nak sujud syukur. Kenapa? Kerana kita dipilih mendengar aib kita, yang kita boleh betulkan diri kita. Yang kita mendengar tentang kita, bukan kita dengar tentang orang. Maafkan orang, betulkan hidup kita di atas perkara yang kita dengar itu. Ya, sila cikgu. Ya. Dia dengar ceramah kata Ustaz. Kadang dalam cerita untuk dalam penyampaiannya, Ya. dia banyak masuk ke unsur Islamian. Ya. Untuk mengukuhkan penyampaiannya. Ya. Dan kita faham, bila kita dengar kita faham cerita Islamian. Ya. Kita maklum pada orang ini. Ya. Adakah ini digolongkan sebagai Mengaibkan. Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui. Di sini ada 2 perkara cikgu, ada 2 perkara. Baik, satu saya habaq dulu. Satu, apabila kita dengar satu cerita Israeliat, kita maklum. Perkara yang pertamanya ialah bahawa kita kena kenal pasti dahulu. Sebab dalam hadis ni dibawa oleh Imam Ibn Kathir dalam Muqaddimah Ibn Kathir. Iaitu Nabi sendiri menyebut Israeliat ni ada berapa jenis? 3 jenis. Satu yang ditolak, cerita-cerita yang ditolak.
Israeliat ni kita tolak total. Yang kedua, Israeliat yang diterima. Dan yang ketiga, Israeliat yang kita tawakuf, kita berdiam diri. Israeliat yang kita terima, tak adalah kita tolak sangat, seperti cerita-cerita Quran, yang Quran cerita secara general. Datang cerita Israeliat menyebut nama tempat, macam anak Nabi Adam. Quran tak sebut kan, Quran kata anak Nabi Adam, dia buah nama. Yang macam ni kita boleh terima, sebab tapi ada syarat dia. Penamaan yang dibubuh itu tidak mencacatkan cerita dan tak mengubah cerita. Macam ni kita nak masuk dalam yang kedua dan ketiga pun boleh. Nak tawakuf, berdiam diri pun boleh, nak terima pun boleh. Tidaklah kita tolak secara total. Adapun Israeliat yang kita kena tolak secara total, iaitu ceritanya merosakkan. Seperti kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam, sakit dia sampai ulat jatuh daripada kepala. Lepas tu dia ambil ulat tu balik, dia letak kan, dia kata ni rezeki Allah, makanlah. Ini tak masuk akal. Cerita ni tak masuk akal, menjatuhkan martabat Ayub. Ayub sakit tu betul, tapi Israeliat ni bermakna daripada cerita Yahudi. Sebab Ayub ni dia dulu, Nabi dulu, dia sebelum Nabi Muhammad, dia Nabi depan. Jadi depa ni lah yang tahu lebih. Nabi tak tahu cerita Ayub ni, melainkan apa yang Allah bagi tahu je Nabi tahu. Tapi depa ni bila Nabi sebut pasal Ayub, depa duk tambah. Depa duk buat nasi tambah. Cerita sampai Ayub sakit, bini Nabi Ayub derhaka kepada dia, ini tak dapat kita terima. Bini tak derhaka pun pada dia. Cuma sifat manusia kan, dia letih, dia tak larat. Itu saja, itu difaham. Sampai Ayub tak boleh berdakwah pada kaum dia, sedangkan Nabi dihantar untuk berdakwah. Ini kita tolak. Ini sangat-sangat kita tolak. Bagi orang yang bercerita, dia kena ada satu amanah. Apa dia? Amanah, bila dia sebut Israeliat, dia sendiri penceramah yang sebut Israeliat, dia kena tahu Israeliat itu duduk kawasan mana. Kalau dia cerita secara general dan dia tak habaq, ini Israeliat yang diterima, ini Israeliat yang ditolak, yang ni kita tawakuf, dia tak sebut lagu tu, bermakna dia sendiri tak ada ilmu tentang Israeliat. Maka ini satu berbahaya lah. Dan kita yang dengar, soalan cikgu tadi, kita yang dengar perkataan yang disebut oleh Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad sebut tentang rawi, Imam Ahmad kata rawi ni ditolak, rawi ni diterima. Kan dia sebut nama. Bangkit seorang dalam majlis Imam Ahmad, dia kata pada Imam Ahmad, daripada mula sampai lah aku tengok hang duk mengumpat orang. Dia kata kat Imam Ahmad, daripada mula sampai lah aku tengok hang duk mengumpat orang tu tak boleh terima, orang ni tak boleh terima. Apa kata Imam Ahmad? Dah, inilah ilmu hadis. Apabila seorang yang mengetahui tentang hadis tidak menjelaskan yang mana sanad sahih, yang mana sanad yang saqim, yang bermasalah, bagaimana umat akan dapat pendedahan? Maka lebih baik untuk mengelakkan kita terjebak dalam dunia aib orang, kita kata, kita tak usah sebut nama penceramah tu, kita cuma kata kisah macam ni tidak dapat diterima. Siapa cerita tu biar ya. Kita kata biar sahabat. Ataupun kalau kita berjalan dengan dua orang, pergi dengar satu ceramah, dia pun tahulah penceramah tu kan, sama-sama dengar, balik kita discussion balik. Kita kata sahabat, kisah lagu ni secara benarnya adalah tak sahih. Itu tidak masuk kita mengaibkan dia. Ini bermakna nama dia kita memberi satu bayan, penjelasan. Itu tidak masuk mengumpat dan mengaibkan. Tapi kalau kita terlajak, boleh alah ustaz ni bukan mengaji mana pun, aku kena yang tu kita dah itu dah masuk So jangan lajak komen takat apa yang patut komen. Berdasarkan fatwa Imam Ahmad, itu bukan mengaibkan dan tak masuk pun ribah. Boleh cikgu nah? Ya. Ya. Iyalah. Betul. Bukan kata kita, saya sendiri payah buat je.
Orang kutuk kita, kita nak senyum pun tak lepas, macam nak kena pakai cancer aja pipi kita, kan? Tetapi ala kulli halnya, di satu pihak bila kita rasa kita tak mampu, kita pohonlah pertolongan pada Allah. Kita kata kurang-kurang doa kita, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya. Bacalah doa kita duk baca tu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka, kepada engkau lah tempat mengadu, ya Allah, beratnya bebanan ni. Nak sampai tahap bagi hadiah tu tak mampu lagi lah. Tetapi setiap orang, kiranya cerita yang orang kutuk kita tu tidak benar, kita teringat balik kisah Nabi dengan Abu Bakar dalam riwayat Abi Daud, hadis Abi Hurairah, dan Abi Daud menhasankan hadis ni. Orang marah Abu Bakar depan-depan, kata depan-depan, Nabi sengak, Nabi tak ada. Dan cikgu boleh bayang, dia ni kata kat Abu Bakar depan Nabi, dia ni siapa dia? Nabi tak ada, dia tak hormat, dia kata gedebung-gedebung kat Abu Bakar diam. Nabi pun sengak. Bila Abu Bakar bersuara, dia rasa too much, dia angkat aja suara dia, Nabi bangkit. Nabi tak marah dia, Nabi tak kata hang salah, Nabi tak marah Abu Bakar angkat suara, tapi Nabi bangkit. Abu Bakar pun tinggal kawan tu pergi. Dia kata lagi kat belakang, tu tanda salah lah tu. Kalau betul pasal nak bangkit, tu tanda, kata lagi. Apa Abu Bakar kata, ya Rasulullah, hang marah kat aku lah. Nabi kata tak, apa yang kau buat tak salah, tapi cuma masa dia kata pada engkau, aku nampak malaikat Allah hantar tempih semua tuduhan tu, satu pun tak lekat kat engkau. Kau bersih di sisi Allah. Tapi bila kau bangkit, aku mula nampak utusan Allah yang Allah hantar tu semuanya bubar. Yang adanya adalah diri engkau. Maka aku tinggalkan. Dan aku takut sangat ketika itu setan datang. Aku pergi. Jadi tak salah kita defend diri kita. Tapi satu benda kita tak boleh pasti ialah limit kita defend diri kita tu. Yang tu kita tak dapat pasti. Maka mengelak lebih baik. Memang betul Haji kata tadi, sakit. Dia sakit bukan kata di sini, dia sampai sini sakit. Kita bangkit dah. Itu lebih baik. Supaya kita pun tak ada masalah. Ya Allah, tolong saya. Apa yang kita tahu kita bacalah. Nak kata ada bacaan yang khusus tak ada. Tapi kalau dia bangkitkan marah kita, kita mintalah perlindungan daripada syaitan, kepada Allah dari syaitan. A'udzubillah. Pasal marah tu duk main. Kalau kita boleh tahan, kita katalah astaghfirullah, astaghfirullah. Kita mohon ampun pada Allah, supaya apa yang dia kata tu menjadi pembasuh pada dosa kita. Kita semua tak boleh tahan, kita bawa diri kita ke satu tempat asing. Begitu kita buat. Itu cara yang Nabi ajar kepada kita. Baik, dan Nabi dalam riwayat Muslim cerita, saya kurang ingat nama-nama orang itu, Ustaz nak ingat tak? Yang bila Nabi dicemuh oleh Abdullah bin Ubay, Nabi akan cari dia. Apa nama? Sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah tak silap. Dalam riwayat Muslim, Nabi dimaki oleh Abdullah bin Ubay. Nabi sedih. Mungkin Nabi naik kaldia itu pergi ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Nabi orang tua. Nabi cerita kat dia, aku begini. Dia kata tak apa Muhammad, dia tu memang sakit hati kat hang. Sebelum hang datang ni, mahkota Madinah orang nak buh atas kepala dia. Tiba-tiba hang hijrah Muhammad, dia pun ambil mahkota tu buh kat hang. Pasal tu dia jadi lagu tu. Kau sabarlah Muhammad, kau sabarlah, kau utusan Allah. Ada tempat Nabi pergi bukan untuk mencemuh kawan tu, nak bagi tahu kata kawan tu kata apa kat dia, dan dia nak dapat satu lega hati. Nabi tak mengumpat balik. Dan Sa'ad bin Ubadah ni pun tidak kutuk kawan tu. Dia hanya kata, itu perangai dia lagu tu Muhammad, kau sabar, kau seorang Rasulullah Muhammad. Itu kita buat begitulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata pada kita, ikhwan, dalam riwayat Ahmad ini, tidak ada hari yang paling bahagia pada kita melainkan hari itu kalau kita ada sifat wara' dan amanah. Wara' dan amanah. Wara' ni maksud dia apa ikhwan? Kita boleh wara' dengan benda halal. Kita wara' dengan benda haram. Benda-benda haram, zahir dia haram, kita jangan buat. Kadang-kadang benda halal pun kita tak buat kerana kita tak mau berlebihan. Makan halal, pakai halal, harta benda semua halal. Cuma kita nak wara', kita nak ambil kadar yang kita ambil. Kita tak mau ambil lebih. Itu wara'. Dan amanah. Amanah.
Seolah-olah ada isyarat daripada San'ani, amanah ni bukan saja melibatkan orang hidup, melibatkan orang mati kena amanah. Kita simpan aib orang mati. Bukan kata dengan dia mati kita boleh cerita ke dia. Tak boleh. Tak boleh. Kita isteri kita mati. Nak buat contoh isteri ke suami? Ha? Tak, kalau anak boleh buat tapi dia tak masuk dengan saya nak kata. Suami. Suami mati. Kan? Isteri lah senang syok sikit. Isteri mati. Dengan izin saudara aja saudara. Kita ni, isteri kita mati. Habis jalan hidup kita. Berapa tahun kita duduk, dengan kehendak Allah kita jumpa seorang. Kita pun kahwin. Bila kita kahwin 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Kan itu adalah masa baru. Kita masih duk kenal hati masing-masing. Kadang-kadang terkeluar cerita macam mana pun tentang hidup kita sebelum kita kahwin dengan orang ni. Keburukan isteri yang mati tak boleh kita angkat. Kalau ada buruk macam mana pun. Katalah kita termakan sedap. Oh, sedapnya. Dia ditanyalah, awak masak arwah dah, dia tak masak ke? Dia mau tanya, dia terkeluar 2-3 jilid. Dia ni bukan kata masak pun tak erti. Perkataan masak tak erti tu untuk orang perempuan yang hidup, aib ke tak kalau orang tak ada lagu tu? Aib lah. Dia dah mati, dia tak boleh defend. Dia tak boleh defend diri dia. Dia tak boleh beritahu pasal apa dia tak boleh masak. So kena amanah. Jangan cakap pasal dia. Kalau kita nak puji isteri baru ni, kita puji orang, kita kata sedap. Abang saya masak dengan abang hak lama ni, mana masak sedap? Oh, kita pantun lah. Orang baru masak lagi sedap lah. Boleh kata sedap lebih tapi tanpa mengaibkan. Tak boleh buat perbandingan. Amanah ni kena ada dalam hidup kita terhadap orang hidup maupun orang. Pasal tu kita dalam percakapan kita, kita tak boleh bawa orang mati sebagai saksi. Aku tahulah hang punya aib. Dia dah mati tu. Sebelum dia mati dia cerita habis kat aku. Tak boleh lah tu. Sebab kawan mati tak boleh defend diri dia. Pasal apa dia cerita? Takat mana dia cerita? Apa yang dia cerita? Dia harap dia ni yang kata. Maka jangan. Sekali-kali jangan buat lagu tu. Maka dalam riwayat ni, yang dikatakan riwayat Hasan ni, hari yang kita lalui sebagai hari yang cukup bahagia. Kalau kita boleh pertahan sifat warak dan sifat amanah. Bahagialah kita. Oleh Syekhani, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, nescaya Allah menutupi rahsianya pada hari kiamat. Ya, Allah tutup aib kita dunia dan akhirat. Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad daripada hadis Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya setelah malaikat mengambil roh Adam alaihi salam, mereka memandikan Adam, mengkafankan Adam, memberi wewangian kepada Adam, menggali dalam kubur, menggali liang kubur untuknya, kemudian mereka mensolatinya, lalu memasukkannya ke dalam kubur dan meletakkan bata di atasnya. Kemudian mereka keluar dari kubur itu dan menimbuni tanah di atasnya. Kemudian mereka berkata, wahai anak Adam, inilah sunnah kalian. Nah, ini disebut oleh Abdullah bin Ahmad. Riwayat ini daripada anak Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi hadis ni hadis yang dhaif. Jadi San'ani dia kumpul di sini antara hadis dhaif, hadis sahih yang bersifat umum, hadis dhaif yang ada sumber daripada hadis yang sahih, dan satu hadis hasan untuk menguatkan tajuk yang dibaca itu, bahawa kita kena buat elok-elok kepada mayat. Buat bagi elok-elok. Kapan elok-elok, bentangkan kapan elok-elok, semua buat bagi elok-elok. Pasal itulah datang, kalau orang tu pandai potong baju elok-elok, potong baju elok-elok, potong seluar, nak buat seluar, potong elok-elok. Perelokkan mayat. Kita belajar teknik-teknik. Kalau kita potong dulu cara kuno, sekarang ada tailor-tailor yang kita boleh tumpang ilmu dia pun ambil.
sentiasa akan ada orang yang Tuhan akan hantar untuk mengkemaskinikan benda-benda yang boleh ijtihad ini. Baik, selesai hadis itu, bermakna kita disuruh buat elok kepada mayat. Wa anhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini fi qatla Uhud fi thawbin wahidin thumma yaqul ayyuhum aktharu akhdhan lil Qur'an fayuqaddimuhu fil lahdi walam yughassalu walam yusalli alaihim. Rawahul Bukhari. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Jabir, hadis ini juga daripada Jabir, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan dua mayat saat perang Uhud dalam satu kain kapan. Kemudian beliau bersabda, mana di antara mereka yang banyak menghafal Al-Quran, maka dimasukkannya lebih dahulu dalam liang lahat, maka tidak dimandikan dan beliau tidak menyolatkan mereka. Baik, darinya, iaitu daripada Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan dua mayat saat perang Uhud dalam satu kain kapan. Kemudian beliau bersabda, mana di antara mereka yang banyak menghafaz Al-Quran, maka dimasukkannya lebih dahulu dalam liang lahat. Yakni lubang tempat mayat itu disebut lahat, iaitu lubang yang digali di bahagian samping kubur yang agak condong dari tengah kubur itu. Lafaz ilhad menurut pengertian bahasa adalah condong ataupun miring. Kata dalam hadis itu, mereka tidak dimandikan dan Nabi tidak menyolatkan mereka. Ini hadis yang Sana'ani nak cerita pada kita. Yang pertama nak cerita, ada mayat dalam perang Uhud, satu kain kapan yang besar, Nabi bungkus dua orang sekali, satu. Yang kedua, dia nak cerita Nabi turunkan dalam mana orang mati syahid ni, masa Nabi nak turun dulu, kita kira apa? Kita kira yang duduk dekat imam. Yang duduk dekat imam tu dikira pertama. Mayat kita susun macam ni ini duduk dekat imam, ni dikira pertama, ni kedua, ni ketiga, ni aula, ni lebih aula, ni aula, yang ni aula yang ketiga. Jadi bila kita korek yang duduk betul-betul rapat dengan tepi tanah ni, iaitu yang hafaz Quran. Yang hafal Quran sikit duduk belakang dia, yang hafal Quran sikit pergi ke depan. Nabi buat lagu tu. Baik, itu kiranya mayat ada lebih daripada satu, nak bubuh dalam satu liang lahat. Yang ketiga dia nak cerita adalah hadis ni apa dia? Nabi tidak mandikan mereka dan Nabi tak sembahyangkan mereka. Ini untuk kes Uhud. Dia nak habaq yang tu. Lepas tu dia habaq pada kita makna lahat. Lahat itu adalah satu kaedah tanah mayat ditebuk, dirusuk kubur. Kerana maksud lahat itu condong, miring lahat. Lahat datu tu apa tak tahulah. Apa dia baca ada lahat datu kan. Baik, kata Sana'ani, hadis ini mengandungi beberapa hukum. Pertama, boleh digabung dua mayat dalam satu kain kapan dalam keadaan darurat. Ini salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan kedua, dengan tanpa memotong kain, tapi mayat itu dikapan masing-masing dengan satu kain tersebut, dengan pembatas atau lapisan kain antara keduanya. Demikian pendapat kebanyakan para ulama. Bahkan ada menyatakan bahawa menurut kenyataannya tidak ada ulama yang berpendapat sesuai dengan kemungkinan yang pertama, kerana dengan cara itu bererti berhubung langsung kedua kulit dari dua mayat itu. Jelas dalam hadis Jabir bahawa dalam sambungan itu terdapat keterangan ia menyatakan dikafan ayahku dan pamanku dalam satu kain kapan tanpa lapis. Ini sebagai dalil menjadikan landasan kemungkinan yang pertama. Menurut pensyarah, kenyataan yang pernah diamalkan sesuai dengan kemungkinan kedua ialah terhadap diri Hamzah radhiyallahu an. Menurut pendapat saya Sana'ani, hadis dari Jabir itu menjelaskan tanpa pemotongan untuk keduanya. Jadi masuk salah satu dari dua kemungkinan yang dibolehkan itu, sedangkan pemotongan kain itu menjadi dua, hukumnya jaiz, boleh menurut hukum asal.
Yang pertama, Sana'ani kata hadis ni bawa kepada kita hal berkaitan dengan boleh mayat itu dalam dua mayat dalam satu kain. Cuma jadi masalah lagi sikit, dua mayat dalam satu kain ni apa maksud dia? Kain yang di luar tu kah? Ataupun mayat tu dah kita kapan-kapan, kita ikat di pinggang dia, macam orang Arab kan. Orang Arab kalau kuno sikit, dia bubuh kain di pinggang, baju dia tak bubuh. Arab yang moden ni sikit, dia buat baju. Dia buat baju, dia buat kain. Letak dua mayat lagu tu, lepas tu pembalut dia satu. Adakah itu maksud dia? Ataupun maksud yang kedua, masing-masing kapan siap, cuma pembalut yang besar tu satu. Maknanya yang ni bagi pakai kapan, ambil kapan dua lapis, ikatlah semua dah ikat satu. Lepas tu kapan yang panjang tu nak jadi 3 lapis tu kan, yang tu yang besar bubuh. Sana'ani kata kedua-duanya berkemungkinan. Tapi dia kata dalam hadis, Jabir kata pada masa bapak dia mati, dia kata bapak dia dengan pakcik dia ditanam dalam satu kapan yang antara bapak dia dengan pakcik dia tu duduk, tak ada kain yang menjadi pelapis antara mereka. Tak ada. Bermakna tak ada kain kapan, ada kain pakai aja. Sana'ani kemudiannya, Sana'ani kata kedua-duanya adalah harus, bergantunglah cara orang yang nak buat tu macam mana dan melihat kepada kaedah masyarakat tu macam mana. Mati abang, mati adik. Kita buah daripada satu liang, kita kata kita kapan sekali ya. Bila kapan sekali, dua-dua pakai baju, pakai kain, pakai baju, pakai kain, kita nak kapan tu sekali, nampak Allah, keluarga kata tak syok nak kongsi kain kapan, dia nampak tak seronok. Tak apa, alih pada makna yang kedua. Sebab makna yang kedua pun ada juga. Ataupun balik pada hukum asal kapan. Macam dia, macam dua mayat, mai sekali. Tapi lain-lain. Ini keluarga lain. Kebetulan berjumpa di masjid. Ni mayat ni mayat orang lain, duduk tak mana ke? Yang ni mayat tak mana, duduk tak mana ke? Tiba-tiba jumpa di masjid. Baik, kita nak sembahyang mayat macam mana? Kita nak sembahyang sekali ke dua mayat tu, ataupun nak buat satu-satu? Sembahyang sekali pun ada hukum boleh, asi-asi pun ada hukum boleh. Cuma nak memutuskan itu, kita kena balik kepada waris. Kalau kita letak kan, kita letak ikut umur, siapa nak duduk dekat dengan imam, kelebihan kata orang tua duduk kat imam, anak muda sikit duduk sana. Keluarga tak puas hati, lu sembahyang dua sekali tak boleh, dia kata nanti doa tu bagi satu belah dua sikit lah. Dia kata saya tak mau nak sembahyang Yasin. Boleh sembahyang mayat ni dulu, lepas tu sembahyang mayat tu dulu, tak ada hal. Tak ada hal. Bahkan dalam akad nikah pun boleh sekali. Main nak menikah dua-dua, Qadi nanti pening, siapa nak menikah dulu? Saya di Malaysia, saya tak tahu lah apa kita punya pegangan. Tapi dari segi nas, kata Qadi, aku nikahkan akan dikau Fulan bin Fulan dengan kedua wanita ini, dengan mas kahwin masing-masing kat atas mereka. Saksi sah, dua-dua jadi bini. Siapa bini mula? Dua-dua lah bini mula. Siapa bini dua? Dua-dua lah bini. Boleh kan nikah lalu tu? Boleh. Cuma kaedah tu kita macam mengelan pasal kita tak sebut nombor IC, nombor pasport, kita tak sebut sijil kelahiran kita. Orang Arab angkat nikah kan, aku nikahkan dikau dengan Fulan, dengan Fulanah binti Fulan. Aku nikahkan dikau dengan Fulanah binti Fulan. Mas kahwin pun dia tak sebut apa dia tak sebut. Maplay sebut sepatah aja, aku terima, habis. Kalau main dekat saksi kampung-kampung kita, mampu tak sah pula. Dia sebut seperti qabil tu. Sah, pi jalan, bini hang. Dah pasal wanita dah maklum, saksi dah maklum, semua dah maklum nak nikah dengan siapa. Itu sajalah. Itu bukan hal qadi pun, itu hal orang nak menikah.
Demikian juga mayat, kalau dia pun nak asin-asin lah. Ya. Miring siap-siap. Miring dia siap-siap. Baru kita kapan dia. Itu cara kita. Itu hanya cara kita saja. Dia boleh kita buat siap-siap. Boleh. Boleh. Tak, kalau kita macam ni kan, mayat duduk lagu ni, kita buat berdua lagu ni kan, nanti kita masuk dalam kubur, kain tu kita buka juga. Kita akan bagi longgak kan. Masa tu kita ni dia, boleh. Tak, kain tu macam ni mayat. Ni mayat kan, kita kapan sekali. Biasa mayat kita terlentang tak? Terlentang kan. Okay, kita bawa pergi atas kubur. Sekali bila kita nak masuk atas kubur, kita gari liang banyak kan. Tak tahulah macam mana kita nak masuk dalam kubur, pasal satu mayat pun kita raplah. Ni dua sekali kita diraplah. Katalah lepas masuk dalam kubur kan, bila mayat terlentang lagu ni, sekejap lagi masa kita miring, tetap akan ada satu duduk depan, satu duduk balik sikit. Jadi kain kapan tu kita akan buka. Buka kain kapan tu. Lepas tu kita tutup balik. Jadi dua mayat dalam satu kain kapan. Boleh lagu tu kita boleh buat. Kita ada 2-3 perkara kan yang kita dah belajar dalam ni, yang kita tak biasa tengok dalam masyarakat kita kan. Antaranya saya pernah tengok mayat orang-orang Pakistan, kita pergi ziarah mayat dia macam orang tidur. Dia tak duduk macam kita kan ni. Hati kecil lagi dia macam orang tidur. Jadi mayat dia tinggi kan. Kita daripada jauh, kita besarnya kawan ni. Tengok-tengok dia tidur. Ini betul relax kan mati. Kita tak biasa lagi. Kalau kita buat lagu tu, dia akan jadi macam kan, macam nak tukar kerajaan baru ni lah pula. Gitu kan. Allahu Akbar. Ini semua urusan Allah. Semua urusan Allah. Baik. Yang kedua, hadis tersebut menunjukkan keharusan mendahulukan yang paling banyak menghafaz Quran untuk dimasukkan daripada lainnya. Dan hukum itu dapat dikiaskan semua sisi keutamaan bila mayat-mayat itu dikuburkan dalam satu liang kubur. Ya, kita begitulah. Kalau satu kubur tu nak tanam 2-3 orang, itulah boleh kita lihat kelebihan-kelebihan mereka masing-masing. Dia tu imam ke, dia tu bilai ke, letaklah dia di depan, boleh. Tapi bukan kewajipan pun. Ketiga, boleh dikuburkan kesemuanya dalam satu kubur dalam keadaan darurat. Dia guna perkataan darurat. Al-Bukhari menetapkan cara semacam itu dalam satu bab bersendirian dengan lafaz bab penguburan 2 dan 3 orang dalam satu lubang kubur. Di dalamnya beliau menulis hadis Jabir tersebut. Sekalipun riwayat Abdul Razak yang menyatakan pernah dikubur 2 orang dan 3 orang dalam satu liang kubur. Dalam Sunan daripada As-Sunan daripada Hisham bin Amir Al-Ansari, dia kata orang-orang Ansar datang melaporkan kepada Nabi SAW sewaktu perang Uhud. Mereka menyatakan kepada beliau, pihak kami banyak ditimpa mati syahid sehingga kami payah menguruskannya. Maka beliau bersabda, galilah kuburnya, perluas kubur itu dan jadikan atau masukkan 2 dan 3 orang dalam satu kubur. Disahihkan hadis ini oleh At-Tirmizi. Dan dalam masalah ini dalam masalah ini adalah sama untuk 2 dan 3 mayat perempuan. Sama, mayat lelaki dan perempuan pun demikian juga sama. Nabi kata tanamlah sekali. Mengenai penguburan laki-laki dan perempuan dalam satu kubur, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanadnya yang hasan. Abdul Razak ni ikhwan, dia ada musannif Abdul Razak. Dia juga pengumpul hadis, musannif Abdul Razak, berjilid-jilid kitab dia. Dalam riwayatnya hasan daripada Wa'ilah bin Asqa,
yang menjelaskan bahawa Nabi SAW pernah menguburkan seorang laki-laki dan perempuan dalam satu kubur. Beliau memasukkan laki-laki terlebih dahulu dan yang perempuan di belakangnya, dengan dibatasi tanah antara keduanya. Boleh buat lagu tu? Boleh buat? Ha? Adalah hadis tak sebut pula waris. Zahir hadis tak sebut. Tapi tengah-tengah tu buat dia punya batas. Ada border dia. Tapi nampaknya San'ani daripada awal tadi dia sebut sekiranya dalam keadaan darurat. Perkataan itu yang diangkat. Tak ada. Laki dengan perempuan saya tak. Ini tak sebut kapan sekali. Laki-laki. Tadi sebut kapan sekali. Ini sebut dua. Asin-asin. Mahram boleh. Mak dengan anak ke, mak dengan ni boleh. Tapi kalau yang lain tak boleh. Suami isteri boleh. Pasal apa? Pasal dia akan melibatkan banyak benda lah. Orang hidup, orang mati, fitnah nak tanggung. Baik. Yang keempat, orang yang mati syahid tidak dimandikan. Demikian pendapat kebanyakan ulama. Di kalangan ulama terdapat beberapa pendapat mengenai hal ini. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab, Al-Hasan dan Ibnu Shuraih bahawa menurut mereka orang yang mati syahid wajib dimandikan. Tapi hadis berikut ini menolak pendapat mereka, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Jabir dari Jabir radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda tentang orang yang mati syahid dalam perang Uhud sebagai berikut: janganlah kamu mandikan mereka, kerana setiap luka dan titisan darahnya akan memancar kasturi pada hari kiamat kelak. Di dalamnya terdapat hikmah larangan tersebut. So ada juga ulama kata dimandikan. Dan ada ulama kata, kebanyakan ulama kata tidak dimandikan, sebab Nabi sebut darah itu akan jadi saksi. Kelima, tidak boleh disalat orang yang mati syahid. Terdapat perbezaan pendapat dalam hal ini di antara ulama, iaitu wajib dimandikan berdasarkan keumuman salat bagi orang yang mati. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, beliau menyolati orang yang mati syahid pada perang Uhud. Bahkan beliau membaca takbir sewaktu menyolat mayat Hamzah sebanyak 70 kali. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Uqbah bin Amir, sesungguhnya Nabi SAW menyolatkan mayat-mayat syuhada perang Uhud. Sekelompok ulama lain menyatakan untuk tidak disolatkan berdasarkan hadis daripada Jabir di atas. Asy-Syafi'i menyatakan terdapat beberapa hadis seakan-akan hadis mutawatir bahawa Nabi SAW tidak menyolatkan orang yang mati syahid pada perang Uhud. Imam Syafi'i berkata bahawa hadis menjelaskan tentang Nabi SAW menyolat mereka dan bertakbir 70 kali tidaklah benar, kerana hadisnya tidak sahih. Dan sepantasnya orang-orang yang mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan hadis-hadis sahih merasa malu. Allahu Akbar. Yang ni kira buah terakhir. Dahsyat lah. Dia kata kat siapa tu? Dia kata dekat pandangan ulama yang kata pergi semayang kan, mereka mengambil hadis Nabi takbir untuk mayat Hamzah 70 kali. Kan ada dua takwilan lah para ulama. Satu, hadis itu tak sahih. Yang kedua, mukjizat Nabi. Itu melibatkan mukjizat. Dan ada hadis lain kata lepas 6 bulan Nabi pergi semayang ke atas mayat syuhada ni. Nabi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Syafi'i dia takwil begitulah. Hadis ni daripada dia tak menepati syarat sahih, dan kalau dia sahih pun itu mukjizat Nabi. Nabi bukan semayang time tu, Nabi semayang time lain. Maka yang benarnya pada yang kuatnya pada orang yang mati syahid, pertama tak usah bagi mandi, kedua tak usah semayang. Cuma tak usah semayang ni macam mana Haji? Kita tak kata kapan lah, kita ambil satu kain je tutup. Sebab kita tak usah tanggal. Dia tak ada istilah nak pergi lap muka dia, tak ada. Baju yang dia pakai tu, biar baju tu lagu tu, ambil kain putih. Kita kata satu kapan di atas saja, bukan kita salin badan dia, tidak dengan pakaian tu. Sebab itu akan hidup sampai hari
Masa Uhud banjir, masa Uhud banjir, dia jumpa balik mayat, saya tak ingat sama ada mayat Huzaifah ataupun mayat Hamzah terkepung. Masa tu banjir, keluar lama, keluar nak. Saya tak tahu macam mana dia perkenal. Alim ulama yang ada masa tu, satu dunia diturunkan untuk tengok. Di antaranya dia perkenal tanda-tanda di badan dia dan dia sahkan ini syuhada. Berapa puluh tahun dah hidup balik. Allah muliakan para sahabat. Itu kita boleh tengoklah dalam akhbar Saudi ada. Baik, cuma dalam masalah mandi, masalah sembahyang mayat ini, kerana ada khilaf para ulama, kalau ikut hadis Jabir tidak dimandi dan tidak disembahyangkan, begitu. Cuma timbul kalau sembahyang jadilah salah tak? Kalau sembahyang juga jadi salah tak? Maka Imam Syafi'i kata, dia tak kata salah, dia kata orang nak pergi sembahyang tu patut malu pasal bertentangan dengan hadis sahih. Saya ingat salah tak kita ambil perkataan ni yang Imam Syafi'i kata ni? Kita boleh ambil dah perkataan ni, ikhwan. Perkataan yang dia ucap ini, iaitu sepatutnya orang yang membaca, orang yang sepantasnya orang yang mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih merasa malu. Ya. Waqad kana yanbaghi liman 'aridu bizalika hadhihi al-ahadits as-sahihah an yastahi 'ala nafsihi. Orang-orang yang mengeluarkan pandangan yang pandangan itu 'aridun, pandangan itu bertentangan, bizalika hadzal hadits as-sahihah, bertentangan dengan hadis yang sahih, an yastahya 'ala nafsihi, dia kena malu dengan diri dia sebab dia bercakap bertentangan dengan hadis yang sahih. Boleh tak kita ambil perkataan ni, kita bawa dalam hidup kita? Boleh ke? Imam tokoh muhaddisin terkenal kan, mustalah hadis, Ibnu Salah, dia kata apa? Bukan kewajipan para ulama, kewajipan umat Muhammad apabila dia baca satu hadis, kewajipan dia menerangkan kedudukan hadis itu. Boleh baca hadis sahih dan boleh baca hadis palsu, dengan syarat dia kata apa? Menerangkan kedudukan hadis itu. Macam saya abad tadi kan, hadis kawan tu zina, dia jimat mayat tu dalam kubur kan. Apa kata ulama hadis? La aslalahu, tak ada asal usul. Tapi saya ceritalah, tapi saya abad la yahillu, diguna perkataan la yahillu dalam mustalah hadis, tidak halal meriwayatkan satu hadis melainkan dicerita kedudukan hadis itu. Nak baca hadis dhaif, baca, tapi bagi tahu dia dhaif. Macam Sunani disusun tadi, dia pun sebut ada hadis dhaif, ada hadis hasan, tapi hadis sahih dia tak ada. Hadis dhaif yang tidak jidan dia letak sebagai sokong, jidan dia letak di bawah sekali. Maka dia bagi tahu ni tak jidan, ni dhaif biasa, ni hasan. Begitu kaedah. Tapi kalau kita sampai tanpa begini, kita ambil perkataan Imam Syafi'i, iaitu satu orang itu sepatutnya dia merasa malu ke atas diri dia. Dia kena rasa malu bila dia sampai riwayat dia. Maka para ulama kata, ikhwan, sebaik-baik majlis ilmu adalah majlis kita duduk yang menerangkan di dalamnya hadis sahih, hadis hasan dan hadis palsu. Itulah sebaik-baik majlis. Kenapa? Kerana menerangkan tentang Nabi kita secara benar. Baik. Adapun mengenai hadis Uqbah bin Amir, berdasarkan keterangan hadis itu sendiri bahawa peristiwa itu terjadi setelah 8 tahun dari peristiwa itu. Yakni bertentangan, yakni yang bertentangan berkata tidak disolat dalam kubur jika masanya sudah lama, maka tidak sempurna istidlal dengannya. Istidlal mana? Pendalilan. Seakan-akan beliau berdoa dan memohon ampunan bagi mereka kepada Allah sewaktu beliau sudah berada dekat ajal, sebagai ucapan selamat tinggal dan doa terakhir bagi mereka.
Penyataan Nabi SAW tidak menunjukkan batalnya hukum yang sudah jelas itu. Daripada takwil hadis-hadis itu semua cerita di akhir umur Nabi. Nabi pergilah ke Uhud. Yang benarnya Nabi semayang tu Nabi berdoa. Ini ulama-ulama yang kata tak ada solat, depa ambil semua hadis tu, depa ihtimal begitu. Yang menguatkan pandangan bahawa beliau hanya doa sahaja bagi mereka kerana Nabi SAW tidak melakukannya secara berjemaah dengan para sahabat. Kerana seandainya mereka melakukan solat jenazah, maka pasti tersebar berita itu di kalangan para sahabat, dan pasti beliau melakukannya dengan berjemaah sebagaimana yang pernah dilakukan saat menyolatkan Najasyi. Kerana berjemaah lebih utama dari solat dalam solat jenazah. Dan syuhada perang Uhud adalah termasuk yang paling utama untuk mendapatkan keutamaan itu. Lagi pula tidak terdapat satu riwayat pun menerangkan bahawa beliau pernah menziarahi kubur sendirian. Begitu pula hadis daripada Uqbah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi SAW menyolatkan orang-orang yang gugur pada perang. Terjadi setelah 8 tahun peristiwa. Dan dalam riwayat Ibn Hibban, Nabi SAW tidak pernah lagi keluar menziarahi kubur sehingga beliau wafat. Begitu. Tapi hadis ini Nabi tidak pernah pergi ke Uhud. Lepas daripada Uhud, Nabi tak pernah pergi Uhud dah. Lepas daripada perang Uhud, Nabi tanam semua, Nabi balik. Nabi tak pernah pergi Uhud dah. Malaikat dekat-dekat nak wafat, Nabi pergi. Bakit kat rumah dia. Uhud Nabi tak pergi. Tapi riwayat ni dhaif. Riwayat ni riwayat yang dhaif. Cuma daripada huraian San'ani berkenaan dengan hadis kita baca tadi, iaitu bolehnya dua mayat dikapan dalam satu kapan, boleh. Lepas tu bolehnya kita letak dalam satu liang lahat lebih daripada satu mayat, 2 ataupun 3, boleh. Kemudian adanya penyataan bahawa tak mandi pada orang yang mati syahid dan tak salat pada orang yang mati syahid, hadis itu hadis yang sahih. Cuma ada khilaf para ulama tentang masalah sembahyang tadi. Tapi hadis-hadis yang kuat menjelaskan bahawa tidak sembahyang itu yang lebih afdal. Tak sembahyang. Ini syahid yang mutlak lah. Syahid besar ni lah. Syahid lagu ni kena sembahyang. Macam kita ni kan, main mengaji tergolek tak mana kan meninggal. Syahid lah juga kan, apa, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tapi yang ni syahid yang tak ada dalil kata tak sembahyang, tak mandi, ni semua mandi. Tapi pahala syahid dia dapat. Tapi walaupun dia sebut tak sembahyang, tapi tak ada lah dalil kata tak boleh baca doa. Kenapa? Baca doa bab lain, sembahyang bab lain. Sembahyang ni perbuatannya khusus, doa ni benda yang umum. Untuk mendoakan orang Uhud, silakan, Allah maghfir lahu. Tapi sembahyang dalil yang lebih kuat adalah tidaklah. Tapi dalil-dalil yang kata Nabi sembahyang tu lepas tu dah berapa bulan, berapa tahun. Kalau di sini kata 8 tahun sana, 8 tahun baru Nabi pergi. Maknanya Nabi baca doa. Itu ihtimal daripada mazhab Syafi'i. Nabi baca doa. Lepas tu hikmah besar kita belajar ni daripada perkataan Imam Syafi'i itu, orang yang membawa dalil, sepatutnya orang yang bawa dalil yang bertentangan dengan hadis yang sahih, mereka sepatutnya rasa malu. Lah ni kita baca hadis sahih pula malu. Kita pula malu. Kesian Allahu akbar. Lepas ni ada satu hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dia nak bawa mai kat sini. Hadis ada riwayat kata Nabi tadi kan, Nabi lepas daripada Nabi tanam semua mayat di Uhud, Nabi tak pi dah. Nabi tak pi dah. Hadis ni kata apa? Bila pula Nabi pi? Masa Nabi nak wafat. Nabi nak wafat. Saya terdengar satu masa saya kat Mekah dulu, masa nak pergi Madinah, seorang mutawif Indonesia, dia kata ini juga dalil kepada kita bahawa
pergi ke Uhud ni sekali je dia kata. Masa tu saya tak tahu kata hadis ni ada. Ni baru jumpa. Itu sekali je. Kita duduk di Madinah lama, pergi sekali je. Dia duduk ulang, dia kata pergi sekali je. Jangan pergi lagi. Jangan pergi lagi. Sekali dah dia kata. Supaya dia menepati dengan sunnah, pergi sekali je. Taklah mungkin dia ambil ni kot. Kita main kita dah pergi dah. Tak payah pergi. Dia lah kata, bukan saya kata. Dia kata. Ada tak tahu ada yang sahih. Ada yang sahih. Yang tadi hak mula tu kita baca ada satu yang dhaif. Ini tak tahu. Ini Ibn Hibban ni sahih. Ya, macam mana aja soalan? Ya. Kubur Uhud. Ni kubur Uhud. Lepas daripada perang Uhud, Nabi ada di Uhud kan. Lepas tu Nabi tanamlah semua ni mayat-mayat ni. Lepas Nabi tanam, Nabi tinggal daripada di situ, Nabi tak pi dah ke Uhud. Tak pi dah. Dia pi lagi sekali bila dekat nak wafat. Dekat nak wafat dia pi. Dia pergi, tidak lagi pergi sehingga beliau wafat. Sehingga dekat-dekat dia nak wafat, dia pergi sekali. Yang hadis tu kata dia pergi berdoa, dia pergi baca doa. Yang ulama khilaf doa ke sembahyang yang tu. Lepas tu dia tak pergi. Bila kalau ikut ni, betul ya 8 tahun lah. Lepas Badar baru jadi Uhud. Dekat-dekat 8 tahun lah. Tapi bukan 8 tahun cukup. Dekat-dekat 8 tahun lah. Dia pergi itulah sekali. Beliau tidak terdapat satu riwayat pun menerangkan bahawa beliau pernah menziarahi kubur sendirian. Bersendirian, betul? Mana dia tak pernah seorang dia. Dia tak pergi seorang. Pernah dalam kumpulan mungkin dia pernah pergi tak? Dia pergi dengan sahabat. Sahabat bila? Dalam riwayat kata kalau Nabi pergi seorang, mesti ada orang akan follow dia sengak-sengak. Dia pun tak biar dia pergi seorang. Aisyah follow mungkin ada sebab lain kot. Aisyah follow mungkin lah. Tapi dia, sahabat takkan biar dia pergi seorang. Salah satu hikmahnya ialah kalau Nabi pergi seorang, kita tak kata apa dia buat di kubur. Maka dia akan dengan isteri dia, dengan jemaah dia. Habis tak ada berdua. Dia pergi tengah malam. Kadang dia lalu siang, kadang dia pergi tengah malam. Maka kita, siapalah nak ikut kita cikgu kita nak pergi berdua dengan bini kita je lah. Dengan bini kita. Itu bukan surat berapa cikgu? Bukan surat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi tidak terdapat satu riwayat pun menerangkan beliau pernah ziarah kubur bersendirian. Ya betul. Ya Ustaz Nan. Solat ataupun doa. Ya. Kalau kita sedang solat. Boleh kita sembahyang dari nazar yang kita tak boleh solat kita datang tu. Ya. Ini soalan yang baik Ustaz Nan tanya. Syekh Sabit sebut dalam fikih sunnah memang terdapat perkataan para ulama, siapa-siapa yang tak pernah sembahyang mayat lagi, dia boleh sembahyang walaupun lepas 10 tahun. Kerana hadis ni dia bawa. Berdasarkan hadis ni. Jenazah itulah. Orang dah sembahyang, kita tak sembahyang. Tak bukan orang lain, kita lah. Kita tak sembahyang lagi mayat dia. Katalah mati di Kuala Terengganu. Kita dengar, kita duduk innalillah lagu tu je lah. Lepas 8 tahun baru kita dapat pergi sana. Kita pergi rumah adik-beradik dia, kita pergi, lepas tunjuk kubur. Boleh tak kita solat berdasarkan hadis ni? Boleh. Kalau dah solat raib tak payah. Ni Nabi tak solat langsung kat depan. Macam kalau orang dah semayang untuk mayat, tak ada lah kewajipan kita nak semayang dah. Tapi kalau kita nak pergi semayang dan kita pun kita tak terlibat dengan apa-apa semayang, yang semayang kat dia orang, kita solat raib pun kita tak buat lagi.
Tiba-tiba kita pergi ke kubur dia. Tak kira berapa lama pun. Itulah hari pertama kita sampai, semayang. Boleh. Berdasarkan hadis ni. Tapi Syafi'i tak mahu. Syafi'i kata itu bukan semayang, itu doa. Abu Hanifah. Dan lagi satu pandangan kata selama kita tak yakin, selama kita masih yakin, selama kita masih yakin badan-badan dia tak pecah, dia tak jadi sedaging dengan tanah, boleh semayang. Syafi'i bagi 3 hari ya. Lepas tu tak ada semayang ya. Macam mana? Ada macam-macam. Di tanah. Yang baru, yang siapa kita nak semayang? Di kubur, pergi atas kubur. Kita pergi atas kubur, kita menghadap kiblat, kita semayang mayat lah. Allahu Akbar. Atas kubur ni yang tak boleh semayang hak jenis ada rokok dan sujud. Yang tu tak boleh. Semayang mayat boleh. Boleh. Jadi mayat siapa? Kita tak boleh kata aku semayang ke atas semua jenazah ni, tak boleh. Semua tu orang dah semayang dah. Yang kita tak semayang ni sahaja. Kita khusus kat siapa? Uhud. Ya. Tapi tak pergi. Macam mana? Saya tak faham. Ya, syahid. Di situ. Tak ada dah di Uhud tu, kubur tu saja, lain tak ada dah. Tu saja. Adalah pandangan para ulama kenapa Nabi tak pergi, sebab di antara benda ada 2-3 pandangan. Di antaranya ialah Nabi tak boleh mengingatkan Hamzah. Ngeri sangat Hamzah mati. Nabi tak mau. Kubur lain Nabi pergi. Uhud saya dia tak pergi. Kubur Baqi' dia pergi. Dia tak boleh, dia pergi sana dia teringat Hamzah. Pasal itu dalam satu riwayat kata dia sampai dekat Hamzah 70 kali dia angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punya minta kat Hamzah, dia sedih sangat dengan Hamzah ni. Jadi dia tak pergi. Lepas 8 tahun lama lah, dia pun rasa dia nak meninggal kot, baru dia pergi. Tu yang saya teringat, Mutawih Indonesia tu duk kata dia pergi sekali sudah. Berapa lama kita duduk di Madinah, pergi sekali saya sudah. Jangan pergi banyak-banyak kali. Kita duk fikir mai kat 7,000 pergi sekali pula. Ya. Ya, boleh. Yang mana dulu? Lady first. Dua-dua lady. Macam tu. Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui. Yang wajibnya ialah kita mesti buat sesuatu supaya orang tahu tu kubur. Sebab apa? Atas kubur ni kita tak boleh langkah, tak boleh pijak dan tidak boleh qada hajat atas dia. Jadi kalau kita tak buat petanda, bimbang orang tak tahu, orang langkah. Jadi petanda apa kita nak buat? Sebenarnya pada hukum asal petanda tu terserah pada kita. Kita nak buat batu bata yang tidak bersemen kiri pun boleh. Tetapi ada satu petunjuk dari Nabi. Bila sahabat nama Osman bin Maz'un mati, Nabi ambil satu batu bukit Arab tu, Nabi tak atas kepala dia saja. Belah kaki Nabi tak boh. Nabi kata ini kubur Osman bin Maz'un. Dari situ kita dapat petunjuk. Artinya petanda. Dan ada ulama baca, bukan masalah Nabi bubuh tanda di kepala tu, masalahnya Nabi buat tanda tu kubur. Maka tu yang ulama kata kalau dah bubuh kepala, boleh kaki. Tandalah juga kan. Maka dia tak larilah daripada maksud petanda tu. Tak mahu batu nisan pun tak apa, kita kepung kiri-kiri, kita susun bata-bata sengit-sengit yang tak perlu kita bersemen. Begitu je untuk kata ini kubur. Tak jadi binaan. Dan lagi satu, Nabi nak kubur tu dia sentiasa tinggi dan macam tu. Sejengkal tanda, itu semua petanda kata dia kubur, supaya orang tak langkah, orang tak ni. Ada dalam riwayat Muwatta ada cerita Sayyidina Ali pergi tidur atas kubur. Tu dia buat bantai. Tidur. Orang tanya pada Imam Malik, apa hukum tidur atas kubur? Imam Malik kata tu Ali bukan Nabi. Dia jawab lagu tu, itu Ali bukan Nabi. Kalau Nabi tidur, kita tidur. Nabi tak tidur, tu Ali, dia letih kot. Nabi kat dia.
Tak ada hukum di situ. Tulis nama kat tulisan tu. Tulis nama tak ada lah zaman dulu. Hadis-hadis tak ada. Ada larangan tak? Larangan haram tak ada. Cuma larangan makruh adalah dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i tak suka tulis nama. Yang pertama dalam syarah Muslim dia kata, yang pertama sebab dia tak mau orang pi kubur ni dia mula duduk pilih, tak? Yang mana ustaz tu mati, dia tak mau cari lagu tu sebab doa akan jadi tidak khusus, tak umum. Yang kedua, Imam Syafi'i kata sebab tulis nama ni tak ada. Takkanlah satu orang tak boleh ingat dia punya tak mana, takkan dia tak boleh ingat. Maka seingat saya mazhab Syafi'i inilah mazhab yang guna perkataan keras untuk batu nisan, makruh tulis nama atas batu nisan. Betul lah. Agama suruh ziarah kubur kan. Tapi kita mana boleh kita nak pergi ziarah kubur umum lagu tu, kita rasa macam tak ada kena-mengena. Kita mesti nak mak kita ke siapa ke. Sedangkan ziarah kubur tak mana ziarah lah. Doa kita sampai pada mak kita. Jadi mazhab Syafi'i dia sebut apa? Dia sebut atas batu nisan dia tak mau ada orang usap. Yang kedua dia tak mau ada orang pergi ke belai, tak belai batu nisan. Kita batu nisan lagu tu kan, kita duduk tangan kepala, tangan kita duduk situ duduk pergi usap. Buikai dia tak mau lagu tu. Lagu tu dia tak mau. Tak mau pergi tulis. Jadi satu bacaan. Sebab kubur ni bukan tempat membaca dan berhibur. Kosong kan, tak salah. Tapi semua larangan tu dia guna perkataan makruh. Dia tak kata haram. Jadi kita pun tak dapatlah kata lebih daripada itu. Kita katanya afdalnya tak sah bubuh. Kalau orang kata ni saya nak ingat tarikh mak mati, Allah, tarikh pun tak boleh ingat. Tapi kalau orang buat kita tak ada lah kata. Macam mana? Dia pun nama. Pun nama. Alamat tingkat berapa? Alamat rumah. Dia alamat rumah dia tingkat berapa dia? Rumah flat lah tu. Kau buat tu? Nak balik ke? Ya. Nama nanti okey dia atau nanti kita laluan kan. Dulu jamu. Ya betul. Betul. Ya betul. Satu lagi anak kat Ipang ni dari Ya. Ipang sekitar. Sana masyarakat. Satu lot satu. Satu lot. Cina. Itu orang Cina buat. Allah. Cina tu haji pelan sikit lah. Di KL dia tak bagi dah. Di yang wilayah kan. Oh ya Allah. Spend duit untuk 30-41 Oh, puluh ribu tu. Allah. Allah Akbar. Syah. Allah. Buat macam mana? Tarah. Ustaz, dia pada iya kubur tu tadi. Bila ada satu binaan dia buat mama apa semua. Di atas kubur tu pula, di keliling mama, itu dia tanam pokok kapek. Semua okey tak Ustaz? Sebab alasan dia tanam macam tanam pokok lah. Ya. Tapi kita tengok dia lebih kepada hiasan. Ya. Buat pokok kapek, dia buat dia buat batu-batu sungai. Ya. Semua lebih cantik lah. Macam tu Taman juga, taman surga tak? Buat taman. Okey. Itu sebab alasan dia pun dia sayang kat pokok dia pun tu. Oh, macam tu. Allah Ta'ala. Biasa mencantikkan kubur pun dilarang tak? Tak boleh. Dia tak boleh lebih pada had. Menghormati kubur pertama bagi mayat tu duduk di satu tempat khas, macam kita buat tanah kubur tu betul. Lepas tu menghiasi kubur kita tanda kata ini kepala dan ini kaki dia, supaya bila kita ziarah kita nak duduk tang kepala dia menghadap ke arah kiblat. Itu saja. Yang ketiga, kita jaga dia, kita tak bagi semak samun. Itu saja. Lebih daripada itu termasuk hulu. Dan kalau sampai kita buat yang kata tadilah, buat pergi kepuk mahal-mahal, nanti ada dalam hadis Jabir pula, ada Imam Muslim, Nabi kata jangan buat binaan, jangan mewarnakan kubur, jangan duduk atas dia. Jadi ini semua akan masuk dalam larangan. Bid'ah confirm dah, tak menepati sunnah confirm dah. Jadi hati-hati ya.
ada. Haul tidak ada, kita tak buat haul. Cuma saya nak tambah sikit, Haji kata tadi masalah pijak kan. Nawawi sebut dalam majmu' dia kata ad-daus. Daus ni bermakna pijak. Dia kata ya juzu daus, diharuskan pijak atas kubur sekiranya tak ada jalan untuk menanam kubur baru. Kena pijak kubur lama. Masalah tadilah masalah laluan dia. Itu saja. Tapi yang tu nak kita kata masak sebelum masuk kubur tak masuk. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang best. Yalah. Lagi satu, orang yang jaga kubur mungkinlah dapat kelonggaran boleh pijak kubur kot. Sebab satu tak terusun, dia nak jaga, dia nak tarik-tarik sampah-sampah, kadang-kadang terpijak, maka kita tak katalah hukum dia pijak kubur. Adapun kita yang main ziarah ni, kita kena jaga ad-daus itu tidak dibenarkan. Oh, betul. Kerana dia tak korek dalam macam Pijak keranda. Oh, masa dia nak naik sana. Betul. Dia kena pijak. Dia runtuh balik. Dia kena pijak keranda. Ya. Buat macam mana? No road and no jalan. Tak boleh nak buat apa. Yang benarnya tu saya pakai keranda. Dia hanya perlu dalam sikit je. Syak tu. Dalam sikit je. Mayat dah boleh duduk lagu tu center kan. Dia kapit. Memang tak payah pakai keranda dah. Papan ke apa-apa dah boleh pakai. Walaupun dia bukan lahat, dia syak. Syak ni lubang tengah tu. Tapi itulah saya kata masalah ustaz-ustaz yang malas ni. Dia orang tak mau pergi monitor. Ustaz mai baca talqin. Lepas tu habis balik. Monitor lah. Bila tak ada orang monitor, kan? Pengalaman yang saya lalui, kita pergi tegur, dia hempuk kita depan-depan. Allah. Itu pengalaman, 2 pengalaman cikgu saya kena. Saya tunjuk, saya kata ambil mayat, keluarkan mayat, bawa hak kosong tu. Pandai-pandai. Tak apalah, tak pandai dia keluar habis, wahabi semua keluar cikgu. Kami duduk dengar lama dah pasal yang. Alamak. Marah sikit-sikit sudahlah. Kan? Apa lanjut sampai benda tu semua? Pasal apa? Pasal saya kata pindah. Tak apalah, dah saya kena marah. Masa saya nak keluar, saya dengar. Tak tahu siapa keluarga ke siapa cakap, saya dengar clear. Dia kata gila suruh keluar mayat, letak atas tu masuk balik. Berapa kali keluar masuk? Keluar keranda sekali. Lepas tu masuk balik. Mayat kosong, keranda kosong masuk mayat. Dia dengar dia cakap apa hukum? Apa hukum? Dah, tak ada hukum lah kosong. Masalah kita tidak kursus jenazah banyak, tapi kursus pengemumian tidak ada. Betul, seorang monitor ustaz yang bergaji, yang ada di jabatan agama ni semua, dia pun kena duduk depan kubur tengok. Panggil orang yang gali kubur, habaq laluan macam mana maksud, tak boleh pijak macam mana, tak boleh duduk lagu mana batu nisan. Dia pun kena monitor. Tapi dia pun tak monitor, kita pergi monitor kena maki ya. Dah tak ada tahu lah. InsyaAllah lepas ni kita tengok hadis. Ya. Ya, wallahu ta'ala ala. Kumpul tanah itu adalah satu riwayat yang tidak kuat. Maka dikatakan kumpul Syekh Sabit sebut dalam fikih sunnah. Kumpul yang pertama tu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Minha khalaqnakum, bagi kat dia. Cuba yang kedua, wa fiha nu'idukum. Bagi kali 3, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Syekh Sabit, kita ingatkan daripada tanah kamu dijadikan. Tu kepada tanah kamu dikembalikan, dan daripada tanah kamu akan dibangkitkan semula. Tapi semua riwayat itu tidaklah ada yang sahih. Tak buat pun tak apa. Riwayat yang lebih sahihnya ialah bila kita nak beredar, kita ambil tanah tu kita itu lebih jauh. Lebih sahih, lebih jauh. Begitu.
Kita akan jumpa tengok lagi satu hadis berkenaan dengan kain kafan. Hadis daripada Sayyidina Ali. Wallahu ta'ala a'lam.